Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tazkirah hadis kita pada pagi ini, kita nak tengok satu hadis yang ada berkaitan lagi juga dengan perumpamaan kita tadi. Maknanya antara yang ditafsirkan oleh sebahagian salaf pada ayat surah Yunus 24. Antaranya apa yang ditafsirkan oleh kalau kita buka dalam tafsir surah Yunus ayat 24, ada satu riwayat daripada Abu Mijlas Lahiq ibn Hamid As-Sadusi. Nama dia Abu Mijlazil Lahiq ibn Humaid ataupun Lahiq ibn Hamid ataupun Humaid. Beliau ni seorang tabi'in, As-Sadusi Al-Basri, wafat dalam lebih kurang dalam 100 atau 109 Hijrah. Baik, dia tabaqat tabi'in. Jadi Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah sebutkan beliau ni fiqah, dan seorang tabi'in. Baik, beliau kata dalam tafsir dia, daripada tafsir ni dia bawa hadis tau. Dia kata maktubun fi surati Yunus alaihi salam ila jambi hadhihi al-ayah hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha ila yatafakkarun. Dia kata telah tertulis di surah Yunus, yakni berdekatan dengan ayat ini. Maknanya telah tertulis di surah Yunus berdekatan dengan ayat ini, itu maksudnya boleh jadi maksudnya di situ mushaf sahabat yang tercatat di sebelah ayat tu, catatan mereka. Antaranya tafsir. Jadi Abu Mijlas ni dia kata telah tertulis di sisi ataupun di fi jambi hadhihi ayat, di sisi ayat ini, ayat surah Yunus ayat 24 tu, pada ayat hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, sehinggalah bumi itu maknanya menampakkan perhiasannya. Walau anna libni adam wadiyaini min malin latamanna wadiyan thalithan. Telah tertulis apa? Ini hadis dia. Kalaulah seorang anak Adam itu mempunyai dua lembah berupa harta benda, min mal, daripada harta benda, latamanna wadiyan thalithan, nescaya dia inginkan pula lembah yang ketiga. Wala yushbi'u nafsa bani Adam illa turab. Tidaklah mengenyangkan perut anak Adam itu melainkan tanah. Wa yatubullahu ala man taba. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Famuhiyat. Kemudian kata Abu Mijlas Lahiq bin Humaid rahimahullah ta'ala, kemudian tulisan itu dihilangkan daripada mushaf. Maknanya dia asalnya bukan ayat Quran lah, di hadis. Baik, hadis itu sebenarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lafaz tadi adalah lafaz daripada tabi'in. Tapi sebenarnya lafaz itu lafaz Nabi SAW. Lafaz Nabi. Lafaz dia yang penuh, yang lengkap, kalau kita buka dalam Sahih Al-Bukhari nombor 6436. Dalam Sahih Al-Bukhari nombor 6436. Dia ada beberapa lafaz, tapi kita ambil lafaz yang paling pendek. Nabi SAW bersabda, "Lau kana li bani Adama wadiyani min mali, labtagha thalithan." Kalaulah bagi seorang anak Adam itu ada dua lembah harta, labtagha thalithan, nescaya dia inginkan lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Tidak memenuhi rongga anak Adam itu melainkan tanah. Tadi kan lafaz yang Abu Mijlas tadi, dia kata la yushbi'u atau la yashba'u ibnu Adam illa turab. Tak mengenyangkan anak Adam itu melainkan tanah. Dalam lafaz yang asal la yamla'u jawfa bani Adam. Tidak penuh rongga anak Adam itu melainkan dengan tanah. Maknanya dia akan masuk dalam tanah kubur. Yang akan memenuhi perutnya nanti hanya tanah, bukan harta benda dia tu. Tak payah makan pun.
Tak boleh bawa ke kubur pun. Itu orang-orang tua kata kan, tak boleh harta kau tu tak masuk ke dalam kubur pun. Tak boleh bawa ke kubur pun. Itu maksud hadis tu. La yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Wa yatubu Allahu ala man taba. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Baik, hadis ini menjelaskan kepada kita makna perumpamaan tadi. Subhanallah. Makna perumpamaan yang ada dalam surah Yunus ayat 24. Jadi kita nak apa lagi kalau hadis dah jelaskan? Dah jelas dah maknanya. Very clear. Maknanya perumpamaan itu, ini disebut sebagai tafsir salaf. Ini praktikal tafsir salaf. Maknanya Quran ditafsirkan dengan hadis. So yang tafsirkan ni adalah tabi'in. Dan tabi'in adalah anak murid kepada sahabat. Abu Mijlah ni dia murid kepada sahabat. Walaupun ada sebahagian ulama kata riwayat dia itu mursal. Mursal ni maknanya dia selalu bawa riwayat. Dia tak sebut nama sahabat. Dia terus sebut nama Nabi. Mursal di sisi salaf terdahulu, mereka makruf, ada yang diterima. Sebab bila seorang perawi tu dia fiqah, kan? Kalau dia kata Nabi SAW sabda, betul lah. Sebab dia sendiri fiqah. Macam contoh kita dengar ustaz kita kata qala Rasulullah SAW, betul? Ustaz kita tu dah fiqah. Fiqah ni maknanya dia tak pernah tipu. Dia ada integriti. Dia tak ada mengarut cerita hadis-hadis palsu. Memang dia dikenali ada integriti dalam penyampaian ilmu. Bila dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita percayalah, kan? Sebab dia tak pernah menipu. Bab hadis ni, kalau dia tersalah, dia cepat-cepat akan betulkan. Jadi macam itulah status tabi'in tadi. So dia bawa hadis mursal, tapi dia sendiri fiqah. So jadi riwayat dia tu diterima, maknanya sahih. Jadi tambahan pula tadi adalah riwayat tafsir. So riwayat tafsir dia berbeza, dia punya status dengan riwayat hadis. Jadi poinnya di sini makna hadis ini, Nabi SAW bagi tahu dekat kita apa yang ada dalam maksud perumpamaan tadi. Maknanya manusia ni kalau dia ada satu lembah daripada harta benda, dia takkan sentiasa rasa cukup. Dan dia nakkan lembah daripada harta benda yang ketiga. Dan benda ni sebenarnya mujarrabah. Maknanya kalau kita tengok anak kita atau cucu kita, cuba perhatikan anak kita daripada kecil. Memang kalau kita tak didik dia, betul tak? Benda tu dia sebenarnya daripada kecil lagi kita boleh nampak. Dulu mungkin kita kecil, kita tak tahu kan. Kita tak tahu ketamakan kita tu macam mana. Kena tanya mak ayah kita, tapi kebanyakan dia arwah lah, kan? Kita tak pernah ada. Tapi kalau kita tengok benda tu, dia akan berulang kepada anak kita. Tengok anak kita macam tu lah kita dulu. Budak kecil ni, kalau kita bagi dia makan, coklat lah, bagi coklat. Bagi satu, nak lagi. Bukan nak lagi, dia nak lagi. Dia nak semua. Bagi satu, dia tengok kat abang dia, dia tengok hak kakak dia. Kalau kakak dia ada lebih sikit, dia tak puas hati. Bagi dia tak adil kan. Tapi kalau kita bagi satu, nak satu je, hari ni satu je, nak lagi. Itulah hakikat manusia. Kerana itu kita itulah, macam itulah kita dulu. Kita tak boleh tengok orang lain kan. Kita dulu macam itulah. Kita nak salah anak kita pun tak boleh. Kita macam itulah. Kerana kita semua ada adab. Sebab kalau kita tengok balik dalam Quran, Allah kata khuliqal insanu min ajal. Manusia ni dicipta dengan sifat tergesa-gesa. Antara bentuk ketergesaan kita ni nak sesuatu yang lebih, tamak. Antaranya macam yang Nabi sebut ni, daripada kecil. Cuma kenapa bila kita besar kita berubah? Sebab didikan, betul tak? Kita dididik oleh mak ayah kita. Kalau ada dekat tangan, bagi makan sampai habis dulu. Sebelum nak tambah, jangan tambah lagi, melainkan habiskan dulu dalam pinggan tu, betul tak? Jangan tambah, melainkan habiskan dulu apa yang ada. Dan jangan sesekali nakkan apa yang ada di pinggan orang lain. Betul tak? Maksudnya jangan sesekali nak hak orang lain. Ini anda ingat mak anda ajar dulu. Jangan kita sesekali nak apa yang ada di tangan orang lain. Sebenarnya ni petunjuk Nabi. Petunjuk Nabi SAW. Kita akan kongsikan hadis ni nanti.
Minggu depan insya-Allah kita akan kongsikan tazkirah hadis tentang qanaah, iffah, menahan diri daripada perkara yang bukan milik kita. Antaranya lagi qanaah. Jadi inilah maksud hadis Nabi SAW. Maknanya Nabi SAW ceritakan dekat kita hakikat anak Adam, yang mana mereka terpedaya dengan dunia. Kebiasaannya terpedaya dengan dunia dan inginkan ketergesaan. Antaranya tamakkan kepada dunia. Kalau dia dah ada satu lembah, dia nak lagi satu lembah. Dia dah diberikan 2 lembah harta benda, dia nak lagi yang ketiga. Kemudian Nabi SAW, Nabiur Rahmah, dia tutup hadis tu dengan apa? Dia kata wa yatubullahu man taba, dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Maksudnya, kalau kita faham betul-betul hadis ni, seakan-akan Nabi nak bagi tahu kita semua ni tak terlepas daripada dosa. Antaranya daripada kecil tadi, tamak tadi. Betul kan? Kita cakap dengan jujur. Kita manusia, betul tak? Kita tengok orang lain ada, takkanlah tak ada dalam perasaan kita nak. Tak, kita semua ada benda tu. Sebab kita anak Adam, kita bukan alien, bukan anak alien ke, bukan. Kita anak Adam. Sebab kita memang, sebab itu Nabi SAW dalam hadis ni, Nabi sebut apa? Ibnu Adam. Lau anna libni Adam. Nabi tak kata orang kaya saja, Nabi tak kata orang miskin saja, Nabi tak kata orang jahil saja, Nabi tak kata orang tertentu, Nabi kata ibni Adam. Kalau anak Adam ini ada satu lembah harta benda, dia nak yang kedua, dia nak yang ketiga, lembah yang ketiga. Tetapi Nabi bagi tahu tidaklah memenuhkan perutnya itu atau rongganya itu melainkan tanah. Mengingatkan kita bahawasanya cepatnya kemusnahan dunia ini. Itu sama dengan ayat dalam surah ini tadi kan. Segeranya kemusnahan dunia ini. Maknanya dia takkan kekal pun. Kalau kamu nak kejar dunia ni, dia takkan kekal. Takkan kekal abadi. Dia akan musnah, dia akan habis. Ambil harta, duit. Duit ringgit ni sekejap je. Tak percaya pergi mesin ATM. Kan? Masuk, cucuk, keluar, sekejap dah habis. Betul tak? Itulah dunia. Tengok Shopee lagi cepat habis. Lagi cepat habis. Itulah dunia. Sebab itu Nabi kata wala yamla'u jawfa ibn Adam illa turab. Wala la yamla'u jawfa ibn Adam illa turab, tu nak bagi tahu cepatnya dunia ni habis. Cepatnya dunia ni. Macam kita makan lah, sama juga. Makan nampak cantik, tapi sekejap dia akan habis. Kan? Kadang-kadang kita rasa macam punya susah aku masak ni. Kan? Nasi goreng sekian kampung, nasi goreng USA bla 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 bla. Punya aku susah, masak ni susah payah. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia nak rakam buat video tu. Sebab supaya dia ada supaya dia ada apa? Dia ada kenangan. Dia nak simpan. Sebab kita cepat habis kan? Cepat habis. Nah, masak tu letak atas meja, anak pula ada 5 orang. Cepat habis. Kadang-kadang kita tak sempat nak makan. Kita nak habislah. Contoh, cepatnya dunia itu maknanya habis. Kemudian Nabi kata wa yatubullahu ala man taba. Nak bagi tahu dekat kita, kalau kita ada apa sahaja kesalahan, sama ada yang melibatkan urusan dunia, yang melibatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sedarlah, maknanya kita tak terlambat. Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Jadi itulah penutup bagi hadis tersebut. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada hari ini, menjadikan hadis Nabi SAW sentiasa diulang-ulang dan sentiasa menjadi peringatan untuk kita semua. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.